firman-Mu. 还让我们能够聆听你的话语， Karena firman-Mu lah satu-satunya penuntun di dalam hidup kami. 因为唯有你的道、你的话能够带领我们的生命， Yang dapat mengarahkan dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. 还让指引我们来到真理里。 Kami membutuhkan firman-Mu setiap saat dan setiap waktu. 主啊，我们每时每刻都需要主你的话， Agar kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan penuh sukacita. 还让我们行在这个生活上的道路中充满着喜乐。 Karena itu Tuhan pada pagi hari ini, 主啊，来为这个缘故，主啊，今天早晨 dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu. 我们用谦卑的心来恳求你。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，你对我们每一个人说话， Karena kami siap mendengarkan. 因为我们已经预备了我们的心，要聆听你的话语。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 我们只有奉靠主耶稣基督的名， kami sudah berdoa. 我们这样祈求祷告， Amin. 阿门。 Sekali lagi saya mengucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. 我再一次的说，祝你们母亲节快乐。 Untuk semua ibu dan semua wanita pada pagi hari 今 ini. 次是为那些所有的妈妈还有所有的姐妹们， Menjadi ibu dan menjadi wanita adalah sesuatu yang istimewa. 让我们能够成为一个特别的这个妈妈与妇女。 Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pendamping, 神创造我们，神让我们能够帮助， untuk menjadi penolong, 能够来帮助， untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar 能够 kita. 成为在我们四周围的人的一个祝福。 Pagi ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh wanita 今天我们要讲的是关于一个妇女，一个人物， yang bernama Abigail. 她的名字就是阿比盖尔。 Abigail tidak banyak dicatat di dalam 在 Alkitab. 圣经里面，这个亚比盖是很少讲的。 Tetapi dalam semua catatan dan buku yang saya baca tentang Abigail, 但是在所有讲到关于这个亚比盖的这个书本里面， semua mengatakan Abigail adalah wanita yang bijak. 所以他们大家都说亚比盖呢，她是一个充满智慧的妇女， Dia seorang perempuan yang bijaksana. 她是一个很智慧的这个女人。 Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Abigail. 今天我们要学习这个亚比盖这个人物， Kebijaksanaannya bukan hanya menjadi teladan bagi para wanita, 她的智慧不但是为我们妇女们做一个榜样， tetapi prinsip kebijaksanaannya 但是她这个智慧的原则 juga bisa menjadi pengajaran bagi kita semua, baik wanita maupun laki-laki. 也可以教导我们每一个人，无论男男女女。 Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Samuel 25. 我们要读的经文是在撒母耳记上第25章。 Kisah tentang Abigail ini ditulis mulai ayat 2 sampai ayat 44. 所以在这里记载亚比改的事件是从第2节到44节， Tetapi kita tidak akan membaca semuanya. 但是我们没有所有的去读。 Nanti Bapak Ibu di rumah boleh pulang dan membacanya secara lengkap. 那么等下你们回去以后可以详细的读。 Saya akan membacakan mulai ayat 10 sampai ayat 18. Kemudian nanti Ibu Irin akan melanjutkan membaca ayat yang ke-35 sampai 38 dalam bahasa Mandarin. 那么我们先用英语读了第2节到18，以后呢，我们用华语读35到38。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia ayat 10 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. 先用英语读从第10节到第18节。 Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang.
Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh seorang bujangnya katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang datang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka selalu seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan datang kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. 我们来看第35节到38节。大卫受了亚比改送来的礼物，就对他说：“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安的回家吧。”亚比改到拿巴那里，见他在家里摆设了筵席，如同王的筵席。拿巴快乐大醉，亚比改无论大小事都没有告诉他，就等到吃了早晨。到了早晨，拿巴醒了酒，他的妻将这些事都告诉了他，他就魂不附体，身降如石头一般。过了7天，耶和华击打拿巴，他就死了。 Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，都进就到这里为止。 Bisakah sampai langsung kepada slide yang gambar Beauty and the Beast? Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat gambar poster ini ya. 弟兄姐妹们，可能你曾经看到这个图片。 Dulu ini merupakan salah satu film yang saya suka. 这个是其中一个我以前很喜欢的一个影片。 Dalam film ini dikisahkan ada seorang gadis cantik 这里描写了一个美丽的这个小姐， yang harus menikah dengan seorang laki-laki yang buruk rupa. 她要嫁给一个面孔丑陋的一个男人。 Karena itu film ini diberi judul Beauty and the Beast. 所以呢，她给了她一个题目，就是 Beauty and the Beast. Cantik dan jelek gitu ya. 就 kira-kira 是 ya. 美丽与丑陋。 Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， rupanya di dalam Alkitab ada kisah yang hampir serupa. 所以在圣经里面也有一个好像这样子的一个故事， Kisah tentang pasangan yang tidak serasi, 就是一个他们不能够配搭的一对夫妇， yaitu pasangan Nabal dan Abigail. 也就是这个拿巴与亚比盖。 Memang Alkitab tidak menceritakan bahwa Nabal itu seperti apa wajah atau fisiknya. 但是在这里圣经没有记载拿巴他的脸孔是怎样子的丑， Tapi ketidakserasian antara Nabal dan Abigail 如果他们不能够相配呢，在这个亚比盖与拿巴之间， bukan hanya berbicara tentang ketidakserasian secara fisik, 并不是在他们肉身上的不合， tetapi digambarkan bahwa Abigail adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. 所以写的这个亚比盖呢，她是个美丽又充满智慧的女人。 Pasti dia ini idaman para pria, 当然，她是一个所有的男人所向往的， punya istri cantik dan juga bijaksana. 有一个美丽又充满智慧的妻子。 Sementara Nabal 但是这个拿巴呢， diceritakan sebagai seorang laki-laki yang bebal, 他是讲一个顽固的一个男人， seorang laki-laki yang kasar dan jahat. 是一个很恶而且粗鲁的男人。 Abigail dan Nabal bukanlah pasangan yang 所 serasi. 以他们是一对不能够配合的来的。
Abigail dikatakan dalam beberapa buku terlalu baik untuk Nabal. 所以呢，亚比该呢，很多的书本里描写他对这个拿巴呢是十分的好， Sedangkan Nabal ini terlalu buruk untuk Abigail. 但是呢，这个拿巴呢，他对待这个亚比该是何等的恶。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， dalam bagian yang kita baca pada hari ini, 刚才我们所读的经文里面， ada 3 tokoh utama yang terlibat, 在里面有3个人物， yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan, 就是有2个男人1个女人， yaitu Abigail dan 2 laki-laki Daud dan Nabal. 就是亚比该与2个男人，就是拿巴与大卫。 Melalui peristiwa yang terjadi di dalam bagian ini, 借着这个事件里面所发生的， kita akan melihat sosok Abigail, seorang wanita yang 我 bijaksana. 们就可以看到这个亚比该，她是一个很聪明、很有智慧的女人。 Sebelum kita melihat kebijaksanaan Abigail dan belajar teladannya, 当我们还有看到她的智慧学习她以前， kita akan mencoba melihat satu persatu tokoh yang ada di dalamnya. 我们看一一的每一个人物。 Yang pertama kita akan melihat tokoh Nabal. 我们先看这个拿巴， Siapa sebetulnya Nabal 其 ini? 实拿巴到底他是谁呢？ Alkitab tidak banyak mencatat kisah Senjing. tentang Nabal. 圣经呢有很多记载他的事情， Kisah yang benar-benar menceritakan tentang Nabal hanya ada di dalam bagian 2 Samuel 25 ini. 只有在这个撒母耳记上第25章里面所记载的罢了。 Selanjutnya nama Nabal hanya muncul di dalam Alkitab 然后以后呢，在圣经里面出现这个拿巴的名字呢， ketika nama Abigail itu disebutkan. 当这个亚比改的名字被提起的时候， Jadi misalnya dalam kisah lain disebutkan ada Abigail yang kemudian dilanjutkan dengan bekas istri Nabal. 比方说有记在这个亚比改呢，就说他是拿巴的曾经做拿巴的妻子， Jadi Nabal hanya diceritakan dikisahkan hanya dalam bagian ini. 所以他只有这个拿巴的只有记载在这个部分罢了。 Dikatakan Nabal adalah seorang yang kaya raya dari Maon. 在这里呢说他是一个很富有的人。 Maon adalah sebuah kota di sebelah tenggara Hebron. 那么马安呢是在Hebron北部的一个城， Nabal ini berasal dari keturunan Kaleb. 所以他是加勒的后裔。 Kita tahu ya, Kaleb itu salah seorang yang pengintai yang pergi mengintai Israel dan dia adalah orang yang beriman. 所以我们知道加勒他就是那个摊子是有信心的一个摊子， Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. 他是个敬畏神的人， Dan Nabal ini berasal dari keturunan Kaleb. 他是加勒的后代。 Namun ternyata ia adalah seorang pria yang kasar dan jahat. 但是原来呢，他是一个很恶的这个粗鲁的男人。 Nabal ini seorang yang kaya raya, ia berternak kambing dan domba dekat Karmel. 所以他很有钱，他是牧羊那些绵羊的。 Jadi Nabal ini tinggal di Maon, tetapi dia punya peternakan di daerah Karmel. 所以呢，他在马安那里呢，他有牧羊这些他的羊群。 Kota Karmel adalah tempat yang cocok untuk bercocok tanam dan beternak. 那么加密呢是一个符合于栽种而且牧养的， Tapi daerah Karmel ini tempat yang masih liar. 但是在哪里还是个还没有开放的地方。 Dan di daerah itu berdekatan atau berbatasan dengan daerah yang sangat mungkin menghadapi akan hal-hal yang tidak baik. 所以他靠近了一个地带，那个地带是很多不好的事情发生的地方。 Diceritakan bahwa Nabal ini seorang yang kaya, dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. 在这里记载呢，他是个很富有的人，他拥有那么多的羊群。 Dengan kekayaannya ini Nabal ini merasa bahwa dirinya ini orang yang sangat penting. 所以呢，因为他那样子的富有，他认为他是个很重要的人物。 Ia suka berpesta pora. 他很爱开设演戏， Bahkan kalau kita baca dikatakan dia berpesta seperti raja-raja. 所以他的演戏呢，好像是个王的演戏一样。 Tetapi sekalipun dia ini begitu kaya dan punya banyak harta, 但是虽然他那么的富有，有那么多的财富， tetapi Alkitab mencatat dia sebagai seorang yang bebal, bodoh,
bahkan tolol dan degil. 所以在这里呢，圣经记载呢，他是一个粗鲁的、愚昧的，是心胸很刚硬的一个人。 Rasanya di dalam Alkitab tidak ada orang yang disebutkan dengan sebutan sehina ini. 好像是在圣经里面没有其他的人物用那样卑微的来评价他。 Tidak jelas apakah nama ini nama yang diberikan orang tuanya waktu dia lahir. 我们也不晓得这个名字是否是他的父母他出生的时候所提的名字， Atau nama ini adalah nama julukan yang diberikan kepadanya. 或者是这个名字是人家给他起的一个外号， Karena perilakunya yang tidak baik sehingga dia disebut dengan sebutan 因为 Nabal. 他有不好的行为，所以他的名字被称为拿巴。 Tetapi entah dari mana nama itu berasal, 无论这个名字从哪里而来， entah dari pemberian orang tua 或者是老人家所给的， atau karena julukan orang 或者 lain, 是人家给他起的这个外号。 tetapi nama Nabal ini benar-benar menggambarkan kondisinya. 但是这个拿巴这个名字描写了他， Dikatakan bahwa Nabal ini seorang yang kasar dan jahat 所以 perbuatannya. 他是一个粗鲁而且行为凶恶的一个人。 Ia suka menindas, 他很爱逼迫别人， suka 很 mabuk-mabukan, 爱酒醉， sehingga ia tidak disukai banyak orang. 以致很多人都不喜欢他。 Bahkan kalau kita perhatikan bujangnya atau Kalau pegawainya 我们看他的工人的时候， saat berkata kepada Abigail, 当他们对亚比改说的时 dia 候， menyebut tuannya sebagai seorang yang dursila. 所以他讲到他的这个主人是一个暴逆之子， Satu-satunya yang baik dalam hidupnya 唯一的好的在他的生命里面的， yaitu bahwa dia menikah dengan Abigail, 就是他跟这个亚比改了结了婚， seorang wanita yang cantik dan 一个 bijaksana. 美丽而且智慧的女人。 Ini adalah tokoh yang pertama. 这是其中的第一个人物。 Kemudian laki-laki yang kedua. 那么第二个人物呢？ Tokoh yang kedua dalam bagian ini adalah Daud. 那么这个人物呢，就是大卫。 Dalam beberapa buku yang saya baca tentang bagian ini, 在很多的书本里面讲到关于这一部分的， sebagian besar mengatakan Daud ini adalah pada waktu itu dalam kejadian ini dia adalah seorang yang emosional. 所以那个时候呢，发生这个事情的时候，大卫是一个心情很冲动的一个人， Bahkan dikatakan dia seorang yang impulsif. 所以那个时候呢，他很容易的在哪里犯怒的。 Dan ketika peristiwa ini terjadi, 当这个事件发生的时候， Daud belum jadi raja. 他还没有成为王。 Dikatakan bahwa saat itu Daud ini adalah buronan dari Raja Saul. 那个时候呢，他是被扫罗王追赶的一个人。 Jadi kita tahu ya kisahnya Daud dan Saul ya. 我们当然知道大卫与扫罗的这个故 Ketika 事。 Saul ini sudah tidak berkenan kepada Allah, 当上帝已经这个扫罗不蒙神的喜悦的时候， Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud. 所以上帝呢叫这个撒母耳来告骂这个大卫， Mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. 就是告骂他成为王来代替这个扫罗王。 Tetapi Saul masih hidup. 那个时候扫罗还是活着， Saul tidak suka kondisi itu. 所以扫罗就不喜欢这个事情， Saul berikhtiar membunuh Daud. 所以他许下诺言，他要杀死这个大卫。 Sehingga kemudian Daud harus melarikan diri. 所以呢，大卫他就要逃跑， Selama pelarian ini, 在他的逃跑当中， Daud memiliki 600 pengikut atau prajurit yang setia. 那么有600个忠心的这个跟随他的人。 Di dalam pelarian ini Daud bersama-sama dengan anak buahnya berusaha bertahan hidup dengan 所 berbagai 以 macam 他跟 cara. 那些随着他的人在那里努力的来保持他们的生命。 Ada kemungkinan ia berburu untuk mendapatkan makanan. 可能有时候他们去打猎呢，领到那些猎物来供应他们的食物。 Dan tentu kondisinya tidak mudah. 当然，这个情形是不简单的。 600 orang hidup bersama-sama, 600个人一同过活， tetapi mereka tidak bisa menetap di daerah tertentu Dan karena se- dikejar Saul. 但是他们不能够固定的住在一个地方，因为有扫罗王来追赶他。 Sehingga mendapatkan banyak makanan itu memerlukan perjuangan. 所以，如果他们要得到这食物，应该要努力的来奋斗得起来。 Nah, di dalam bagian ini dikisahkan bahwa Daud ini tinggal di dekat gembala-gembalanya Nabal. 所以那个是说呢，大卫在靠近那些哪怕的牧羊人看守羊群的地方， Gembala-gembala atau pegawai-pegawainya Nabal yang memelihara kambing dan domba itu 就是那些哪怕的那个牧人，他们在那里牧养这个羊群的时候， tinggal berdekatan dengan prajurit-prajuritnya Daud. 所以跟随着大卫的那些人靠近。 Biasanya para gembala yang memelihara domba
平常那些牧羊人，他牧养羊群的时 kalau 候， ada di padang gurun yang terbuka, 他们如果在那个开放的一个荒野里面的时候， itu sering sekali menjadi sasaran penyamun. 很多时候被那些强盗来抢窃的， Dombanya dicuri, diambil, dan 他们 sebagainya. 偷了他们的羊群，还有其他的。 Tetapi dalam kisah Nabal ini diceritakan 但是在这里，哪怕的事件里面告诉我们， bahwa para prajurit Daud ini ikut menjaga. 如果这个大卫的这个将军呢，他们在那里帮助他们保守， Daud menunjukkan kemurahan hatinya dengan ikut menjaga kawanan kambing domba. 所以呢，大卫呢表露出他们对他们的慈爱呢，帮忙他们看守羊群。 Dengan harapan kebaikan hatinya ini akan mendapat belas kasihan. 他们希望他们的好意能够得着他们的怜悯， Sehingga Daud bisa memperoleh makanan. 以致他能够得着这些食物。 Jadi pada suatu hari ketika tiba musim mencukur bulu domba, 所以到了一天，他们要收割这个羊毛的时候， Daud ini mengutus 10 anak buahnya menemui Nabal. 那么大卫呢，差派了10个他的这个的人去见这个拿巴。 Daud ini memberi pesan kepada 10 anak buahnya ini Sorry. untuk mendatangi Nabal. 大卫告诉他这个10个他所差派的人到告诉拿巴， Ia memilih waktu yang tepat, yaitu waktu mencukur bulu domba. 所以他选了很好的日子，当他在丰收这个绵羊的时候。 Karena menurut tradisi, masa mencukur bulu domba 如果经济他们的这个习惯的话，当他们剪这些羊毛的时候， itu adalah masa di mana kemurahan hati dan keramah tamahan itu ditunjukkan. 所以那个时候他们就有个怜悯的心，而且他们有这个慈爱的心来表露出来， Masa sukacita untuk menyambut para tamu datang. 就是他们用喜乐的心来迎接他们的客人。 Karena itu Daud memilih masa saat mencukur bulu 所以 domba. 呢，大卫就选了这个特别这个他们剪羊毛的时间， Daud menyusun pesannya dengan hati-hati. 是很好的预备了他们所要说的话。 Daud menggunakan istilah yang sopan dan sapaan yang penuh hormat kepada 所以 Nabal. 他们用了很有礼貌而且很尊敬的话， Ia memerintahkan kepada anak buahnya yang menghadap Nabal 所以他对那些他所差派的人到哪巴哪里说， dengan menyebutkan anakmu Daud. 你的大卫的子孙。 Jadi Daud meminta utusannya ini datang kepada Nabal dengan mengatakan anakmu Daud meminta. 就是说这个大卫，你的孩子大卫，他向你恳求， Daud ingin menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormatnya kepada 所以 Nabal. 他要指出他的谦卑，而且尊敬这个拿巴的心。 Tetapi bagaimana reaksi Nabal? 但是拿巴的反应如何呢？ Di masa yang baik, 在那样美好的日子里面， didatangi dengan penuh hormat, 他很尊敬的来见面， dimohon kemurahan hatinya. 也要求他的怜悯。 Tetapi Nabal bereaksi sungguh berbeda. 但是拿巴呢，他的反应有很大的区别。 Benar kata Alkitab bahwa Nabal ini seorang yang kikir, kasar, dan jahat. 所以圣经里面说，他是个很吝啬、很粗鲁、凶恶的一个人， Ia juga seorang yang bebal. 他也是个顽固的人。 Ketika utusan itu datang, 当那些差派到哪里的人来的时候， saya yakin bahwa Nabal itu tahu fakta dari anak buahnya bahwa para pengikut Daud ini tidak pernah mengganggu mereka. 我相信拿巴从他的这个牧人的说的话语中知道，他们从来没有搅扰过他们。 Dia juga tahu bahwa para pengikut Daud ini selama ini melindungi mereka. 他也知道，如果大卫的跟随者呢，向来都是保护他们的。 Tetapi Nabal merespon dengan sikap menghina. 但是呢，拿巴呢用侮辱的这个态度来对他们。 Dia merespon dengan mengatakan, siapakah Daud? Siapakah anak Isai? 他说：“这个大卫他是谁呢？哪一个是以赛的儿子呢？ Itu bukan karena Nabal tidak tahu siapa Daud dan siapa anak Isai ini. 其实并不是这个拿巴，他不知道这个大卫是谁，以赛的儿子是谁。 Tetapi sesungguhnya ia sedang merendahkan Daud. 其实呢，他在哪里是看低了这个大卫。 Siapa kamu kok minta-minta sama aku? Kira-kira begitu ya. 就是你是谁，怎么能够来这里向我要求呢？ Bahkan ia mengatakan, Daud itu hamba yang melarikan diri dari tuannya. 说你是从你的主人那里逃跑的人， Karena dia tahu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. 因为他知道这个大卫是被扫罗王所追赶的。 Bahkan di dalam beberapa buku dikatakan Nabal ini bukan hanya berbicara, menghina, dan mengolok-olok Daud. 还有很多的书本，他说他这个拿巴不单单是在那里侮辱、在臭骂这个大卫，
Tetapi ia mengucapkan dengan sikap yang kasar dan berteriak dengan suara yang 而且 keras. 他用了很粗鲁的、大声的话来臭骂他。 Daud yang datang dengan penuh hormat dan respek 大卫呢，他用充满着谦卑、尊敬的心来， dibalas dengan sikap yang begitu bebal. 但是他用那样子刚硬的这个顽固的态度来。 Dan ketika Daud mendengar respon ini, 当大卫听到了他这样子的反应的时候， Daud menjadi marah besar. 大卫就发了大怒， Dengan penuh emosi dia bilang kepada 400 pengikutnya, 他很怒气的来对他所有的这个跟随者说： mempersenjatailah diri kamu, mari kita pergi menyerang. 你们预备你们的武器，我们来进攻他。 Bahkan Daud ini bersumpah 而且大卫在那里发誓说， akan membunuh semua laki-laki yang ada di dalam rumah 他 Nabal. 要杀死所有在拿巴家里面的男人。 Sebetulnya kemarahannya ini masuk akal, ada alasannya. 其实他发两大的怒气呢是有理由的， Perlakuan Nabal yang menjengkelkan itu memang bisa menjadi alasan bagi Daud untuk marah. 因为这个拿巴所对待他的这个态度是有理由引起他发怒的。 Tetapi cara Daud melampiaskan kemarahannya ini 但是呢，这个大卫他发泄出他的怒气的方法 tidaklah berkenan kepada Allah. 是不蒙上帝喜悦的。 Bagian Alkitab mengatakan bahwa murka manusia itu tidak menghasilkan keadilan dan kebenaran 所以 Allah. 圣经告诉我们，如果我们的怒气呢不能够得到这个公义的， Inilah Daud, tokoh yang kedua, laki-laki di dalam bagian ini. 这个就是大卫在这个里面的其中的第二个男丁。 Selanjutnya kita melihat Abigail, 后来呢，我们看亚比改， seorang wanita yang bijaksana. 她是一个有智慧的女人。 Alkitab tidak mencatat Abigail ini sebetulnya siapa. 其实圣经没有记载亚比改到底是谁， Tidak diceritakan Abigail ini keturunan dari mana atau orang dari mana. 他也没有告诉我们他是从哪里而来，是什么人的后裔。 Nama Abigail berarti ayahku membuat dirinya bersuka cita. 所以呢，他的名字的意思呢，就是我的父亲造成他自己喜乐。 Alkitab mencatat kecantikan dan kebijaksanaannya. 圣经里面记载他的美丽与他的智慧。 Jadi Abigail ini seorang yang cantik secara fisik tetapi juga bijaksana dalam perilaku. 所以他不单单在他的外表是那么的美，而且他也是一个智慧的人。 Saya yakin ini adalah sosok perempuan ideal yang dicari banyak laki-laki. 所以我们相信这样子的女人是所有的男人所向往的。 Dilihat fisiknya itu menyenangkan, 看她的外表是那么的引人喜欢， hidup bersamanya juga menyenangkan karena perilakunya baik. 跟她一同合作也是何等的喜乐，因为她有那么好的行为。 Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana Abigail yang begitu sempurna 我们可能会问，那么完美的个亚比改， bisa menikah dengan Nabal yang begitu bebal. 怎么能够嫁给一个好像拿巴那样的一个软硬的男人呢？ Ada kemungkinan mereka ini menikah karena dijodohkan. 我相信可能他们是有老人家来配对的。 Tetapi ada kemungkinan juga bahwa Abigail ini berasal dari keluarga yang begitu miskin 也可能是亚比改呢是一个何等贫穷的这个家庭出身， yang terpaksa menikah dengan Nabal. 所以她迫不得已嫁给拿巴。 Tetapi apapun alasannya, 无论她的理由是什么， Abigail berusaha menjadi istri yang baik bagi 所以这 Nabal. 个亚比改呢，她设法成为一个很好的妻子。 Abigail adalah seorang yang bijaksana. 她是一个有智慧的人， Ia menerima kebodohan suaminya dengan apa adanya. 她接受那么愚昧的一个丈夫， Ia berusaha menolong kebodohan suaminya 她 ini 设法帮助她这个愚昧的丈夫， dan membuat Daud membatalkan niatnya untuk membunuh seisi 以 rumahnya. 致造成这个大卫呢，他也不再去要杀死他们。 Kebijaksanaan Abigail ini ditunjukkan melalui 3 sikap. 所以从这个亚比改的智慧呢，他有3个态度。 Yang pertama, Abigail ini mau mendengarkan. 第一个呢，就是他要听。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹 saat 们， bujangnya mendengar bahwa Daud akan menyerang mereka, 当他的工人告诉他，如果大卫要进攻他们的时候， bujangnya ini tidak cari tuannya Nabal. 他没有去找他的主人拿巴， Karena dia tahu tuannya itu bebal dan tidak mau mendengarkan. 因为他知道他的这个男主人是顽固的，不要听人家说的话。 Sebaliknya bujangnya ini datang kepada Abigail. 但是相反的呢，那些工人们就来到亚比改的面前。 Kalau kita pikirkan secara logika, 如果我们来用逻辑来想的话， apa yang bisa Abigail lakukan?
那么亚比改她能够做什么呢？ Dia seorang perempuan yang lemah. 她是个软弱的女人， Bagaimana caranya dia akan bisa melawan 400 laki-laki 她怎样子能够去帮助那些所有的男人， untuk bisa menyelamatkan seisi 好 rumahnya. 让她能够使她的家人都能够得到平安。 Tetapi pegawainya memilih datang kepada Abigail. 但是她的工人们，她选择去见亚比改。 Ketika ada bahaya besar sedang mengancam mereka, ia datang kepada Abigail. 当有很大的危险在他们面前的时候，她去见亚比改。 Yang dia tahu bahwa Abigail adalah seorang yang bijaksana dan bisa mencari jalan keluar. 因为他们知道亚比改是个有智慧的人，他能够找出路的。 Ia percaya bahwa Abigail mau mendengarkan fakta yang sesungguhnya 他相信这个亚比改要听他们所说的一个事实， dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan mereka. 而且能够采取一个准确的行动来使他们得救。 Dan ternyata benar. 原来是对的， Abigail bisa memutuskan sebuah tindakan yang benar dan tepat untuk menyelamatkan seisi 所以呢 rumahnya. 亚比改他能够找出了一条很完美的一条出路，使他们全家得着安全。 Bagaimana dengan kita hari ini? 今天我们又如何？ Apakah kita cukup bijaksana menjadi pribadi yang mau mendengarkan? 是否我们成为一个要听话的一个个别？ Secara manusia kita ini selalu punya kecenderungan. 我们照人的情形来看，我们有一个趋向， Kita ini selalu punya praduga atau asumsi. 我们很多时候有我们的猜测。 Dan ketika ada sebuah peristiwa terjadi, 当有一个事件发生的时候， kita itu selalu berpegang kepada asumsi atau praduga kita. 所以我们只有先紧紧抓住我们自己的猜测。 Kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan fakta yang 很 sesungguhnya. 多时候我们不要去听这个事实。 Ketika kita sudah punya praduga atau asumsi, 如果我们在这里，我们心里面已经有了这种猜测的时候， seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan praduga dan 我 asumsi 们只 kita. 有拿起行动，照做我们的想法。 Padahal kita perlu belajar mendengarkan. 其实呢，我们需要学习去听。 Bahkan Alkitab pada bagian perjanjian baru di dalam Yakobus mengatakan, baiklah engkau sedikit bicara tetapi banyak mendengar. 在圣经的新约雅各书里面说，我们要多多的听，少一点说话。 Mendengar untuk bisa memperoleh fakta yang tepat. 我们听了能够得到准确的现实， Mendengar untuk sungguh-sungguh memperhatikan. 我们真正的细心的去聆听， Agar bisa mengambil tindakan yang tepat dan bijaksana. 让我们能够采取一个有智慧的行动， Marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang banyak mendengar, 让我们 sedikit bicara. 让我们能够成为一个多听少说的一个人。 Tuhan memberi kita 2 telinga 上帝赐给我们2个耳朵， dan 1 mulut 只有1个嘴巴， supaya kita banyak mendengar 让我们能够多多的听， dan sedikit bicara. 而且我们少一点说话。 Kemudian yang kedua, Abigail ini bijaksana karena dia bukan orang yang suka menyalahkan orang lain. 我们也知道亚比改他是一个智慧的人，他不喜欢错怪别人。 Ketika mendengar kondisi yang sedang dihadapi, 当他听到这样子的情形的时候， saya mencoba membayangkan kalau saya jadi Abigail. 我在那里思想，如果我是亚比改的话， Mungkin pertama-tama saya langsung gara-gara Nabal ini ngaco semuanya. 可 Mungkin 能我们 begitu. 会发脾气哦，因为拿把他就让这些事情变成那么糟糕。 Ketika ia mendengar peristiwa yang buruk terjadi, 当听到了这样不好的消息的时候， tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Abigail untuk menyalahkan Nabal. 他连一句话都没有说出要去错怪这个拿巴， Ia tidak mendatangi Nabal lalu menyalah-nyalahkan suaminya. 他没有来到拿巴的面前错怪他、错骂他。 Walaupun dia tahu bahwa penyebab utamanya adalah Nabal. 虽然他知道这个原因呢，完全是出于这个拿巴， Masalah utama ini disebabkan karena kebebalan 这个 suaminya. 事情的发生呢，完全都是因为她的丈夫的缘故。 Saya juga cukup yakin 我也深信， peristiwa buruk yang dialami kali ini bukan peristiwa yang pertama. 我相信这一次这个不好的这个事件，不是只有第一次的事件。 Mungkin Abigail sudah berkali-kali menghadapi kondisi yang buruk dan tidak menyenangkan karena perilaku suaminya yang 可 bebal. 能这个亚比改呢，已经好几次见到了这样子，因为她的丈夫的行为所发生的事情。 Tetapi sekali lagi Abigail tidak menyalahkan 但是我 suami. 再次的说，亚比改没有错怪她的丈夫。 Kita itu kan punya kecenderungan kalau terjadi sesuatu yang buruk. 我们很多时候有这样子的倾向，如果有不好的事情发生的时候，
kita cenderung memilih untuk menyalahkan orang lain. 我们很多时选择去错怪别人。 Mengintrospeksi diri dan mencari kesalahan diri itu adalah urutan yang paling terakhir. 如果我们要检讨自己、寻找自己的错处呢，这个是最后的一点。 Kita cenderung untuk mencari atau menyalahkan orang 所 lain. 以我们先去寻找这个别人的错处。 Apalagi ketika orang yang menjadi penyebab itu adalah orang yang sudah berulang-ulang dan seringkali melakukan kesalahan. 特别是呢，这个人好几次不断的做错那样子的事， Akan sangat mudah kita menyalahkan dan mengatakan kamu ini memang sering jadi biang kerok. 所以很多时候我们一定是说，全部都是为了你。很多时候你做出了这样子的错事， Mungkin Abigail jengkel. 可能亚比该很生气， Suamiku ini wis bolak-balik kayak gini. 为什么我的丈夫好几次这样子做呢？ Tetapi sekali lagi ia tidak menyalahkan 但是 suaminya. 我再说一次，她没有错怪她的丈夫， Abigail memilih bertindak mencari jalan keluar 所以她选择自己去找出路， daripada mencari dan menyalahkan suaminya. 比起她去找而且去错怪她的丈夫， Karena Abigail tahu 因为亚比该她知道， menyalahkan suaminya tidak akan menyelesaikan masalah. 她错怪她的丈夫没有这个能够解决这个问题。 Tapi bukan berarti Abigail membiarkan saja ketika Nabal melakukan 但是 kesalahan. 并不是说她就让着她的哪怕做那样的错事。 Kalau kita membaca bagian yang kita memperhatikan bagian yang kita baca tadi. 但是如果我们注意刚才我们所读的经文， Setelah Abigail itu menyelesaikan 当 persoalannya, 亚比该解决了这个问题以后， ia tetap datang memberitahu kepada Nabal 她仍然来到她的丈夫的面前，告诉他， dengan tujuan mengingatkan dan menasehati. 她的意思呢，就是要她的目的提醒他、 Dan 警 kita, 戒他。 dan kita tahu akibatnya Nabal jantungnya berhenti dan 10 hari kemudian mati. 所以我们知道她的心脏那个时候停止了，在10天以后她就死了。 Bagaimana dengan kita hari ini? 那么我们自己又如何呢？ Apakah kita juga punya kecenderungan menyalahkan orang lain ketika Sifu. masalah datang? 是否我们也是有这样子的倾向，在有事情发生的时候错怪别人？ Sekalipun mungkin memang ada orang lain yang menjadi penyebab masalah kita. 虽然是可能有别人来造成了这个事情的发生， Tetapi marilah kita belajar dari Abigail. 好，让我们学习这个亚比该， Ia memilih tidak menyalahkan siapapun. 他选择他没有错怪别人， Bahkan dengan penuh kerendahan hati dia mau meminta maaf untuk kesalahan yang bukan 所 kesalahannya. 以他用谦卑的心来祈求别人去饶恕他，虽然这不是他的错， Ia bertindak mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah. 所以他采取了行动，他自己去找出路来解决这个问题。 Marilah kita belajar seperti Abigail. 好，让我们学习好像亚比该一样， Tidak menghabiskan energi dan tenaga kita 没有消费我们的精力， untuk mencari atau menyalahkan orang 我 lain. 们去找或者是错怪别人。 Tetapi marilah kita berpikir dan menghabiskan energi kita untuk mencari kehendak Tuhan. 好，让我们利用我们的精力、我们的力量来寻求神， Memohon pertolongan Tuhan 求神来帮助我们， untuk bisa mencari jalan keluar yang 好， tepat. 让我们能够寻找这个好的出路。 Kemudian sikap Abigail yang ketiga. 那么这个亚比该的第3个态度， Abigail ini bertindak cepat tapi tidak gegabah. 他是很快的采取行动，但是并不是鲁莽的。 Ketika ia mendengar bahwa si isi rumahnya akan terancam kematian, maka ia bergegas melakukan 当他 tindakan. 听到他的家庭受到威胁的时候，他就快快的采取行动。 Dalam bagian yang kita baca itu beberapa kali dijelaskan bahwa Abigail ini bergegas. 在哪里呢？圣经里面告诉我们，他是很快的去采取行动。 Ini menunjukkan bahwa Abigail ini seorang yang cekatan dan segera bertindak ketika menghadapi sesuatu. 所以在这里告诉我们，他是一个有机智的一个人，很快的拿起行动的。 Ia bergegas karena ia tahu dia sedang menghadapi situasi antara hidup dan 所以 mati. 他很快的拿起行动，就是因为他知道他是在死亡的边缘。 Di dalam hikmatnya ia segera mengatur segala sesuatu untuk mencari jalan 所以 keluar. 借着他的智慧呢，他就处理了所有他需要办的事。 Ia tahu penyebab utama permasalahan ini adalah kebutuhan makanan dari Daud. 他知道这个事情的发生的最根基的原因就是他们需要吃的东西。 Kita tahu ya orang kalau lapar itu gampang emosi. 我们知道一个人在饿的时候很容易生气的， Karena itu Abigail segera mengirimkan sejumlah besar makanan. 所以亚比该呢就寄了很多食物给他， Lalu ia datang menghadap Daud. 那么他就自己来见这个大卫。
Ia bukan hanya memohon belas kasihan Daud untuk tidak membunuh anggota 他 keluarganya. 没有，他不单单要求大卫的怜悯，没有去杀死他家里面的人， Tetapi di dalam kebijaksanaannya ia mengingatkan Daud. 但是他在智慧当中，他提醒了大卫， Ia mengingatkan bahwa Daud itu diurapi Allah untuk menjadi Raja Israel. 他提醒他，因为上帝已经告满了他，好让能够成为以色列的王。 Ia mengingatkan Daud bahwa kamu diutus dan diurapi untuk berperang melawan musuh Israel. 所以呢，这提醒他，你被告满，好让你能够去对抗那些我们以色列人的敌人， Bukan berperang melawan dan membunuh orang Israel sendiri. 而不是跟那个以色列人自己来征战的。 Apalagi membunuh orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah. 特别是你杀了那些他们没有错的人。 Ia mencegah Daud melakukan kesalahan hutang darah kepada orang-orang yang tidak 所以他 berdosa. 阻拦了大卫，发生了这个流血的事件。 Ia mengingatkan Daud agar ketika nanti dia menjadi raja, tangannya tidak dikotori oleh sesuatu dosa, yaitu membunuh orang yang 所 tidak 以 bersalah. 呢，他提醒他，好让他成为王的时候，以致他的手没有这个流血的事件的这个罪恶在他身上。 Ia bertindak cepat, tidak menunda, tetapi tidak gegabah. 所以他很快的采取行动，他呢没有再拖延了。 Kita belajar dari Abigail, 所以我们学习这个亚比该， bagaimana bersikap ketika menghadapi kesulitan. 所以他用怎样子的态度，当他面对困难的时候， Ia tidak menghindari kesulitan. 他没有离开这个事件， Ia menghadapi kesulitannya. 他面对着这个困难， Ia tidak melempar kepada orang lain, 他也没有把它丢给别人。 tetapi ia bertindak cepat tetapi tidak gegabah. 所以，但是呢，他很快的拿起行动。 Namun di atas semuanya itu, 但是呢，在这一切的上面呢， Abigail berhikmat karena ia seorang yang takut akan Tuhan. 他有智慧呢，完全是因为他有敬畏神的心。 Ketika ia berbicara kepada Daud, 当他对大卫说话的时候， ia selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. 他向来是以神来有关系的说话的。 Itu menunjukkan bahwa Abigail adalah seorang yang hidup dekat dengan Allah. 所以这里是告诉我们，他跟上帝是何等亲近的。 Dan kebijaksanaan Abigail ini, 所以这个亚比改的这个智慧， dengan kebijaksanaannya ia menyelamatkan seisi rumahnya dari ancaman kematian. 就是因为他的智慧呢，他已经救了他整个家庭的生命， Ia juga menyelamatkan suaminya dari kematian. 他也救了他的丈夫在这个死亡里。 Tetapi Nabal karena kebebalannya, 但是哪怕呢，因为他的这个顽固， Tuhan sendiri yang menghukum Nabal dengan kematian. 上帝他自己刑罚他的到死， Dan dengan kebijaksanaannya, 借着他的这个智慧， Abigail menyelamatkan Daud dari dosa membunuh orang-orang yang tidak bersalah 亚 karena 比该也 emosi. 救了这个大卫，走出了这个杀了那些没有做错事的人的这个罪恶。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， dengan kebijaksanaannya, 借着他的这个智慧， Abigail bukan hanya menyelamatkan dirinya dan menyelesaikan persoalan, 亚比该他不单单救了自己，也解决了这个问题， tetapi ia juga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di 所以他 sekitarnya. 也对他四周围的人带来了很多的益处。 Bagaimana dengan setiap kita hari 那 ini? 么我们大家各位又如何呢？ Khususnya bagi para wanita atau ibu-ibu. 特别是在我们这里的姐妹们，还有做妈妈们， Seringkali dalam banyak tulisan dikatakan bahwa wanita itu jantungnya keluarga. 很多时候有的书他们说，这个女人呢，她是这个家庭的一个心脏。 Dikatakan ketika jantungnya ini berfungsi dengan baik atau bersinar dengan baik, 你这里说呢，这个心脏它有很好的作用，或者是能够很好的发光的话， maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi sukacita. 那么这个家庭就成为一个充满喜乐的家庭。 Ibu adalah jantung keluarga yang memberi banyak pengaruh. 所以我们成为妇女呢，成为这个家庭里面的心脏，有很多的好处的。 Ketika seorang wanita itu memberi aura yang positif di dalam keluarga, 当一个女人她显露出那些很美好的这个行为的时候， maka seluruh anggota keluarga, suami, anak-anak akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. 那么整个家庭就丈夫、子女们度过着
多么有和平、平安、喜乐的生活。 Mari para wanita dan ibu-ibu, 请各位的做妈妈的还有姐妹们， kita terus berdoa dan memohon kepada 我 Tuhan 们一直不断的祷告，呼求神， agar diberikan kebijaksanaan. 让他能够赐给我们智慧。 Kebijaksanaan seperti Abigail. 这个智慧好像亚比改的智慧， Dan bagi para suami atau bapak-bapak, 还有对所有的做爸爸的、做弟兄们的， berdoalah untuk istri-istrinya 你们都多为你们的妻子祷告， supaya para istri ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan 让我们所有的这个妻子们跟上帝有亲密的关系， dan mendapat anugerah kebijaksanaan dari 所 Allah. 以从上帝那里得着从上头来的智慧。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami bersyukur kepadamu ya Allah 亲爱的主，我们感谢你， untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada 主 kami 啊，你的话语提醒了我们， bahwa kami membutuhkan Allah untuk menjadi bijaksana. 我们需要你成为我们的智慧。 Tolonglah kami untuk belajar seperti Abigail, 主啊，你帮助我们学习，好像亚比改一样， seorang perempuan yang sedemikian bijaksana. 一个那么充满智慧的女人。 Ia tidak menyalahkan orang lain ketika ada kesulitan. 当有困难来的时候，他没有错怪别人， Ia mencari jalan keluar. 他寻求出路， Ia bertindak cepat dan tidak gegabah. 他很快的采取行动。 Tuhan tolonglah setiap kami para wanita 主啊，你帮助我们所有的姐妹们， untuk memiliki kebijaksanaan seperti Abigail. 让我们每一个人拥有像亚比改一样的智慧。 Demikian juga untuk para ayah atau laki-laki di tempat ini. 同样的，所有的爸爸还有弟兄们， Mereka juga tetap bisa belajar kebijaksanaan dari Abigail. 让他们能够学习亚比改的智慧。 Terima kasih Bapa di surga. 谢谢我们的神， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们只有奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. 我们大家一同来献上最好的，借着我们的奉献。 Kita bersama-sama akan pujikan jadi satu keluarga. 所以我们今天要唱一首诗歌，我们是成为一家人。 Kita satu keluarga karena Yesus jadi anaknya. Kita satu keluarga karena Yesus jadi umatnya Tuhan. Kita disucikannya, masuk dalam terangnya. Dalam Dia ada kebangkitan hidup. Sukacita bersama, bersatu dalam kasih. Dalam Yesus anugerahnya berlimpah. Kita satu keluarga. Injil Yesus, terwesen amin. Kita satu keluarga. Karena Yesus, terwesen mata seni. Injil Yesus ditanya, Injil Yesus berani, dalam Yesus ada penghormatan. Sukacita bersama, bersatu dalam kasih. Dalam Yesus anugerahnya berlimpah.
Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari 我们进 kita 入为奉献来进入祷告。 berdoa minta Ibu Caroline Angela untuk pimpin dalam doa persembahan. 我们请 Caroline 姐妹来为奉献祷告。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan tubuh yang sehat untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mempersembahkan berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta 我 yang 们来 akan, 听教会的这个报告。 yang akan disampaikan oleh Pendeta Meli. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk petugas penata layanan minggu yang akan datang. Untuk liturgos dan firman Tuhan akan disampaikan atau dilayani oleh Pendeta Tertius Santo. Kemudian penterjemahnya Saudara Halim. Kemudian untuk pianis Lose Francisca, pemandu pujian Penatua Linda Caroline dan Ibu Liap Misien. Untuk penyambut dan kolektor Bapak Handoko Ji dan Ibu Supeni, dan warta saya sendiri yang akan membacakan. Kemudian yang selanjutnya berita duka cita. Bapak Tarmin Utomo ya, dulu jemaat KU1 yang memang setelah pasca pandemi itu tidak lagi bisa beribadah karena faktor kesehatan. Pada hari Kamis 11 Mei pukul 18.25 telah dipanggil Tuhan gitu ya. Disemayamkan di Adijasa ruang VIP J dan K. Ibadah penutupan peti dilaksanakan pada hari ini Minggu pukul 11.30 setelah KU2. Kemudian untuk ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Senin dan Selasa, dan kemudian Rabu tanggal 17 pukul 9.30 akan dilakukan kremasi di tempat kremasi Eka Praya ya. Ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Kemudian ada berita duka juga yaitu dari keluarga Bapak Gunario dan Gunalan. Ayahnya yang terkasih juga dipanggil Tuhan pada hari Jumat 12 Mei. Jenazah disemayamkan di Cikarang, Jawa Barat gitu ya. Upacara penutupan peti akan dilaksanakan nanti malam dan pemakaman akan dilaksanakan esok. Semua dilaksanakan di Jakarta gitu ya. Mari kita mendukung di dalam doa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka. Kemudian selanjutnya pandemi yang terjadi selama beberapa tahun ini membuat kita tidak dapat melaksanakan